Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana hidayah yang begitu banyak Allah Taala beri kepada kita sehingga kita tidak mampu mengucap syukur pada Dia. Katanya Nabi Daud alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia bersyukur, dia sebut alhamdulillah, maka dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak mampu bersyukur kepadamu kerana bersyukur itu juga nikmat daripadamu. Kita boleh sebut alhamdulillah tu satu nikmat pula. Jadi kita nak sebalah alhamdulillah lagu mana, kita nak puji Allah Ta'ala lagu mana, kita boleh puji Allah Ta'ala juga satu nikmat. Maka macam mana aku nak membalas nikmat yang engkau beri kepadaku, ya Allah, ya Tuhanku, sedekah dapat memujimu, dapat bersyukur denganmu, itu juga nikmat. Maka katanya Allah Ta'ala, wahai Daud alaihi salam, jika kamu merasai nikmat aku itu tidak dapat disyukuri, maka itulah sebenarnya bersyukur. Lagi mana kita rasa kita mampu membalas jasa Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi memperkecilkan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita. Maka di antara nikmat yang sebanyak-banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat apa dia? Selepas daripada beriman, nikmat kita bertuhan ke Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat menjadi umat Nabi Muhammad. Ni nikmat hak besar kedua lepas daripada kita beriman dengan Allah, kita boleh jadi pengikut umat Nabi Muhammad. Ni sebesar-besar nikmat yang mana kerana kita jadi umat Nabi Muhammad, syurga kitalah yang mula-mula masuk berbanding dengan umat-umat lain. Nabi Muhammad merupakan Nabi yang pertama masuk syurga. Katanya Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, akulah orang yang mula-mula pergi ke syurga dan mengetuk pintu syurga. Gelegung, gelegung, gelegung. Maka malaikat akan bertanya, siapa dia berani ketuk pintu syurga tu? Katanya Nabi Muhammad, hamba Muhammad. Maka bergegaslah orang-orang dalam syurga, ahli-ahli syurga tarik buka pintu. Srik, buka pintu syurga. Maka ahli syurga berkata, malaikat kata, aku tidak dibenarkan membuka syurga ini kecuali untukmu ya Muhammad. Nabi Muhammad ketuk baru boleh buka. Orang lain tak sedut kaya nak masuk syurga. Maka dialah orang yang mula-mula masuk melangkah ke dalam syurga. Manakala umat pula pengikut-pengikut Nabi yang pertama adalah pokok kita. Orang yang mengikut Nabi Muhammad masuk syurga berbanding dengan umat-umat dulu, sekalipun umat dulu usia dia beribu tahun, sembahyang dia lebih banyak jauh daripada kita, amalan-amalan mujahadah dia, jihad dia lebih hebat daripada kita. Tetapi kerana kita umat Nabi Muhammad, bukan kerana amalan kita. Jangan kita kaya kerana amalan hamba-hamba boleh masuk syurga awal. Tak usah duk bual lah. Allah kata, Nabi Muhammad kata, umat yang paling pertama masuk syurga adalah umat Nabi Muhammad. Kerana kita umat Nabi Muhammad boleh masuk syurga awal, bukan kerana amalan kita. Sebab itulah semua amalan kita ni jadi bertuah kerana kita umat Nabi Muhammad.
Satu kali Nabi Allah Musa alaihi salam, dia tengok di kelebihan umat Nabi Muhammad. Nabi Musa terbaca di luh. Dia kata umat Nabi Muhammad ni kalau sembahyang buat sekali saja ibadat dia dapat pahala 10 kali ganda. Allah sedaknya. Kata dia umat hamba sekali buat pahala, sekalilah dapat pahala, sekali kebajikan. Tapi umat Nabi Muhammad ni satu kali buat 10 ganda. Maka katanya Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, berikan ganjaran macam tu kepada umatku. Maka katanya Allah Ta'ala, ni untuk umat Muhammad. Ada orang bersedekah dapat 700 kali ganda dan lebih daripada tu pun ada. Maka Nabi Musa kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikan kelebihan ni bagi umatku. Katanya Allah Ta'ala, tu untuk umat Muhammad. Maka dia tengok lagi orang yang pertama, pengikut-pengikut Nabi yang pertama masuk syurga adalah umat pada akhir zaman. Maka katanya Nabi Musa, ya Allah ya Tuhanku, jadikan kelebihan ini bagi umatku. Maka katanya Allah Ta'ala, itu untuk umat Muhammad. Jadi banyak kelebihan yang kita boleh kerana sebab kita ni umat Nabi Muhammad. Ketika Allah Ta'ala mencipta Lauh Mahfuz, maka Allah Ta'ala suruh qalam menulis takdir-takdir. Antaranya yang ditulis oleh qalam, katanya Allah Ta'ala tulis kepada umat Nabi Adam alaihi salam. Tulis umat Nabi Adam, jika buat baik dapat 1 pahala, buat jahat 1 dosa. Tulis bagi umat Idris alaihi salam, siapa dia yang buat baik dapat 1 pahala, siapa dia yang buat jahat dapat 1 dosa. Tulis kepada umat Nabi Allah Nuh alaihi salam, siapa dia yang buat baik dapat 1 pahala, siapa dia yang buat dosa dapat, buat maksiat dapat 1 dosa. Maka ditulis sehingga kepada umat akhir sekali, umat Nabi Muhammad. Maka qalam pun tulis, buat baik dapat 1 pahala, buat dosa buat jahat dapat 1 dosa. Maka apabila qalam tulis, maka Allah Ta'ala kata, ya qalam, ta'adab, beradab dengan umat Nabi Muhammad, kerana takut pecah qalam tu. Maka Allah Ta'ala cipta sekali lagi qalam dan tulis beradab dengan umat Nabi Muhammad. Tulis hak lain, umat Nabi lain buat kebaikan 1 pahala, buat jahat 1 dosa. Tulis kepada umat Nabi Muhammad buat baik pahala berganda-ganda, buat jahat innallaha ghafurur rahim. Tulis kata Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dia tak tulis kata buat jahat dapat dak. Tak adab dengan umat Nabi Muhammad. Apa kita dapat kelebihan yang banyak lagu tu? Kerana kita umat Nabi Muhammad. Bukanlah kerana kelebihan yang ada pada kita, kita hanya menumpai tuah daripada Nabi Muhammad. Semaya sikit ya boleh pahala berganda-ganda. Hidup umur sedikit saja tak sampai 100 tahun, bahkan Nabi kata khisadu ummati baina sittina wa sab'in. Diketam umur umatku di antara 60 dan 70 tahun. Ibadat setara mana sangat. Duk cari wak kerja tu pun siapa sakit pinggir-pinggir, pecing baru berhenti nak buat ibadat. Buat ibadat pula tak ikhlas pula. Tetapi masuk syurga lebih daripada umat-umat dulu yang beribadat beratus tahun. Umat-umat dulu kalau dia sujud, dia bangun sikat dah baju. Tak tahu cuma mana. Lama mana dia sujud, ketika dia sujud dia angkat kepala, baju dia sikat dah. Tak tahu. Besar setara mana berubah. Kita ada lagu tu. Sujud akak-akak kepala, sikat dah baju, ketak dah baju. Apa? Hamba sujud umur 5 tahun, bangun bangkit umur 20 tahun. Umat dulu sujud lagu tu. Ketika bangun, dia masuk syurga lebih lewat daripada kita yang sujud 2 saat saja. Ketak subhanallah baru akak selalu. Lebih lagi kita. Apa? Kerana kita umat Nabi Muhammad. Sebab tu orang tak ingat Nabi Muhammad, betul-betul lupa darat tu. Tak layak nak jadi umat Nabi Muhammad. Nabi-Nabi dulu bercita-cita nak jadi umat Nabi Muhammad. Tiba-tiba kita apabila boleh nikmat peri-peri, rasa kita hebat lebih daripada Nabi Muhammad. Ibadat kita lebih daripada Nabi Muhammad. Tak perlu ingat dia. Ambo semaya dah ke? Ambo buat baik dah ke? Perlu ke apa dia ingat kepada dia? 1400 tahun dah cerita habis dah. Lo ni cerita ambo lah pulaknya, apa lah ayat cerita dia nya.
orang lupa daratan. Subhanallah. Kalulah ulama-ulama, orang-orang tua kita tak ayat cerita kelebihan Nabi Muhammad, kita akan jadi lupa daratan. Ingat kepada diri kita, lupa kelebihan Nabi Muhammad. Kita semayang, kita puasa, kita boleh Lailatul Qadar, kita boleh goni. Banyak mana hak Nabi Muhammad minta kepada kita. Antaranya Nabi Muhammad minta kepada kita satu malam. Nabi Muhammad lepas pada waktu subuh, Rasulullah nak pergi semayang subuh. Maka sahabat tengok bekok mata Rasulullah kerana kuat menangis. Tahu tu? Lepas pada semayang subuh, sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah, apa mata bekok tu? Maka tahulah Rasulullah menangis lah kalau mata bekok. Maka katanya Rasulullah, hamba minta 3 benda semalam. 2 benda tu hai kubur, 1 benda tu hai tak terima. Maka hamba menangis, tak boleh takat minta. Menangis setara mana Allah Ta'ala kata hamba tak sibuk ni. Maka pertama hamba minta, ya Allah ya Tuhanku, jangan seksa umat hamba. Jangan waktu tak turun hujan kemarau supaya umat-umat dulu 7 tahun tak pernah turun hujan. 10 tahun. Oh jangan lagu tu ya Allah ya Tuhanku. Maka Tuhan terima. Kita jangan koya azab-azab bala-bala yang tidak kuat kita kata apa maksiat umat Nabi Muhammad ni banyak macam-macam maksiat orang zaman dulunya buat belaka, tetapi azab tak turun berat-berat. Apa? Allah Nabi Muhammad minta dah kita untuk lah ni lah, minta lah ni. Kedua katanya Nabi Muhammad, ya Allah ya Tuhanku, kalau mu nak wi banjir pun jangan wi banjir supaya umat Nabi Nuh 3/4 dunia tergelam. Bolah untuk umatku jangan buat kerja lagu ni, banjir sekadar sudah, jangan buat kerja lagu ni. Maka katanya Nabi Muhammad, Allah Ta'ala terima juga. Kita jangan dok royak kata kita akak tangan hujan tu bukti. Tak. Nabi Muhammad minta dah 1400 tahun lepas untuk diri kita. Kita jangan rasa sombong dengan Nabi Muhammad, rasa tak perlu Nabi Muhammad. Ketiganya Nabi Muhammad minta, ya Allah ya Tuhanku, jadi ke umat aku ni kata baik belaka tak baloh. Allah Ta'ala kata aku tak boleh buat lagu ni. Lagu mana pun mu ni kena baloh juga. Baloh juga. Maka Allah Ta'ala kata, ya tak terima satu doa aku. Maka pok kita lagu mana pun baloh juga guano-guano. Payah nak baik belaka mesti ada hak jenis kaki baloh juga. Hak tu doa Nabi Muhammad. Macam-macam doa Nabi Muhammad minta kepada kita. Nabi Muhammad tak pernah minta untuk diri dia. Dia minta tiap-tiap malam untuk kita. Dia minta ke apa dia? Katanya Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Sayyidina Aisyah satu kali Rasulullah kata, ya Aisyah, aku minta doa dengan Allah supaya mengampunkan Aisyah dosa dia zahir, dosa batin dia, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa kecil, dosa besar, semua dosa yang ia buat. Maka apabila Sayyidina Aisyah dengar lagu tu, menampak keadaan hampir terbang. Katanya Sayyidina Aisyah kata, sukanya hamba Rasulullah berdoa kepada hamba lagu tu, ya Rasulullah, hamba doa kepada supaya Allah Ta'ala ampun dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, dosa tak sengaja, dosa dulu, dosa akan datang. Maka Sayyidina Aisyah suka hampir terbang, katanya Sayyidina Aisyah. Maka katanya Rasulullah, asururti ya Rasul, ya Aisyah, suka? Oh ya Rasulullah, macam mana aku tidak suka? Mu doa ke aku tahu doamu paling mustajab sekali. Maka katanya Nabi Muhammad, demi Allah aku doa untuk umatku tiap-tiap malam doa. Katanya Rasulullah, tiap-tiap malam aku doa untuk umatku, doa macam ni. Seribu 400 tahun lepas. Rasulullah tanya kepada Aisyah, kamu gembira wahai Aisyah aku doa macam tu? Maka Aisyah kata, macam mana aku tak gembira? Kerana aku yakin doamu mesti dimustajab oleh Allah. Nabi doa kita tiap-tiap malam. Macam mana kita tak ingat Nabi? Orang yang tak pernah doa kepada kita, kita ingat.
Orang tak kena peduli kepada kita. Kita mati ke, kita buat maksiat ke, kita tak, kita sayang ke dia. Macam mana seorang Nabi doa kepada umat tiap-tiap malam, doa macam tu, supaya Allah Ta'ala ampun dosa kita. Dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Tiba-tiba apabila iman ada dalam dada, kita lupa Muhammad. Apabila Islam ada dalam dada, boleh semaya, boleh puasa, boleh kenal Allah, lupa Muhammad. Kata Nabi Muhammad tu perlu diingat. Yang perlu diingat aku, yang perlu diingat Muhammad tak perlu dah dia. Sedangkan kalau kita baca hadis, Nabi Muhammad kata, aku hidup dan aku mati ada kelebihan untukmu. Aku mati ada kelebihan untukmu, dan aku hidup pun ada kelebihan untukmu. Ketika aku mati hidup, aku berdoa kepada kamu. Manakala ketika aku mati, apabila amal kamu dibentangkan kepada aku. Pertama, amal kita orang mukmin ni akhir Allah Ta'ala tengok. Pertama orang mukmin tengok, dinilai oleh orang mukmin, dinilai oleh Nabi, dinilai oleh Allah Ta'ala. Apabila lalu kepada aku, maka katanya Nabi Muhammad, aku tengok. Kalulah umatku ini jadi juru baik semuanya, maka aku puji Allah Ta'ala, sebut alhamdulillah. Manakala apabila aku tengok umatku ni banyak buat dosa, maka aku minta maaf dengan Allah Ta'ala dengan dosa-dosa dia. Kita jangan rasa dengan tangis kita itu Allah Ta'ala tengok itu. Sebenarnya Allah Ta'ala tengok kita dengan sebab doa Nabi SAW. Jangan jadi orang yang terlalu lupa darat teh. Jadi kita sambut majlis Maulidur Rasul, memperingati hari kelahiran Nabi SAW. Katanya ulama, hari yang paling berbahagia bagi manusia, orang mukmin, adalah hari kelahiran Nabi dia. Manakala hari yang paling menggembirakan bagi Nabi sendiri adalah hari ia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada malam Isra' dan Mi'raj. Itu paling bertuah bagi diri dia. Kerana dia boleh tengok Allah Ta'ala dan dia boleh bercakap dengan Allah Ta'ala direct, bukan melalui perantaraan Jibril. Itulah hari yang paling bertuah bagi Nabi. Manakala yang paling bertuah bagi umat pula adalah hari kelahiran Nabi SAW. Yang mana kalulah tidak lahir Nabi, kita semua ni tak ada. Kita ni kalau ada pun duduk nyupik makan beruk, kau tak tahu. Kita tak kenal semaya, kita tak kenal Allah, kita tak kenal buat kebajikan. Maka semua kebaikan yang kita buat akan naik pahala dia kepada Nabi, kerana dia hasil usaha dia. Setiap detik, setiap nafas kita buat ibadat akan naik kepada Nabi, kerana dialah yang pelopornya yang mengasah kepada ajaran Islam ni. Kita tengok sekarang terlalu, kita rasa kita nampak, tak tahulah. Ada orang boleh agama lupa Nabi SAW, kan? Rasa dia baik, rasa dia tahajud, rasa dia berapa, sehingga dia keluar daripada kata-kata manusia. Dia kata, saya tak boleh terima, saya tak pernah lagi Nabi lah seafdal makhluk. Hamba tak pernah lagi, hamba tak boleh terima. Tak boleh terima Nabi dia tu seafdal makhluk. Kenapa dia tak boleh terima? Apa dia rasa dia takwa dekat-dekat dengan Nabi ke? Ada orang boleh melintasi takwa Nabi. Katanya Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu adalah sebaik-baik kejadian. Manusia merupakan sebaik-baik kejadian Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala melantik menjadi khalifatun fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan manusia itu sebagai pengganti aku untuk menguruskan bumi itu. Bumi. Kerana dialah makhluk yang paling terbaik. Manusia makhluk paling terbaik. Manakala di dalam manusia itu yang paling terbaik, paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa kepada Allah. Paling banyak buat kebaikan, buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan larang. Maka siapa dia boleh mengatasi takwa Nabi SAW? Kenapa masih terlalu degil hati kita, tak boleh terima kenyataan macam ni? Orang yang tak semaya, anak kita, apabila kita dapat kelahiran, dapat anak, hari ni hari jadi anak kita, kita bawa dia pergi KFC, kita pergi jamu makan, kita gembira kerana hari ni hari birthday dia, hari gembira dia, hari lahir dia, suka dia buat kita tengok dia wujud di muka bumi. Kadang-kadang anak kita tu tak semaya pun,
Lawe Allah Ta'ala, tak dengar kata, tak tutup aurat, tak ngaji ilmu fardu ain pun. Lawe kata-kata kita, tapi kita sayang buat pergi KFC, belanja makan, buat goni, buat tu. Tiba-tiba seorang lelaki lahir, bawa hidayah kepada kita, beri semua kebaikan untuk kita, macam-macam benda dia doa kepada kita, tiba-tiba kita tak terasa pun hubungan dengan dia. Ingat, hubungan kita dengan Nabi mesti lebih berbanding dengan hubungan di antara nasab dan hubungan darah. Katanya Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Katanya Allah, katanya Nabi SAW, tidak sempurna iman kamu. Mu buatlah lagu mana, mu semaya siapa pecah kepala-kepala, mu puasa siapa tinggal tulis saja, mu sedekah siapa habis harta mu duduk atas pohonnya, tak ada harta sedekah, tapi tak sempurna imanmu. Mu berjihad, mu buatlah apa usaha pun, katanya Nabi, tak sempurna lagi imanmu. Sehinggalah kamu menyayangi diriku lebih daripada kamu sayang mak dan ayah kamu. Yang mana mak dan ayah kamu ni keluarga kamu, nasab kamu, keturunan kamu. Kita kalau saya ke anak pun kita rela waktu bit pitih. Tapi apabila orang tanya saya ke Nabi, saya sepelesing tak waktu bit. Sama tak waktu bit. Orang ajak mari gembira dengan hari kelahiran Nabi, mucung-mucung tak segi tak ada faedah. Kau berat lagi kertas lawak tak si pegang, takut syirik. Astagfirullahalazim. Betul-betul ditipu oleh iblis. Tak ada ulama buat KJL lagu ni, tapi rasa beragamanya kita sedekah ditipu daripada awal sampai akhir. Katanya Nabi, tidak sempurna iman kamu. Dua syarah dalam hadis ni. Maksud tak sempurna, ada riwayat kata tak sempurna iman. Katanya ulama usul, tidak beriman. Berat lagi. Tak beriman seorang kamu sehingga kamu sayang Nabi lebih daripada kamu. Kita kalau beriktikad, ada benda yang boleh kita sayang lebih daripada Nabi, jadi kafir. Dia kaedah dia, satu benda kalau masuk kepada iktikad, dia akan menyebabkan seorang itu jadi kufur. Kalau kita iktikad semaya tak wajib atas kita, jadi kafir. Kita tak semaya baru fasik baru. Kita tak sayang Nabi baru fasik baru. Tapi siapa iktikad kata nak ada benda lain boleh kita sayang lebih daripada Nabi, ulama usul kata jadi kafir. Benda hak wajib kita iktikad sebalik dia, maka jadi kufur, tak ada khilaf ulama. Sebagaimana kita iktikad semaya tak wajib atas hamba, puasa tak wajib atas hamba, jadi kufur. Dia tak semaya, dia tak puasa, baru fasik baru. Tu beza dia. Maka ulama usul bahas kata tidak beriman langsung. Tidak beriman orang yang beriktikad ada benda boleh saya lebih daripada Nabi. Tu cara baca hadis dia, syarah dia. Ada kata la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman. Sehinggalah kamu lebih sayang lebih daripada mak ayah kamu, wa walidihi, dan anak jata dan anak tinamu. Kita kalau hari jadi anak kita beli barang, kita beli hadiah, kita suka, kita gembira, telefon orang ni. Lagu mana hari kelahiran Nabi? Sedekah dalam hadis ni kata kena sayang Nabi lebih. Okey, lagu mana perbuatan kita apabila sambut hari jadi Nabi? Kalulah perbuatan kita nampak lebih sayang orang lain. Kita orang tanya saya Nabi pacarah apa kita ni? Bak jawab cepat benar. Sayang Nabi. Saya tertuduh sayang Nabi. Tapi kita tengok perbuatan kita. Berapa ria kita perhabis pitih untuk hari jadi anak kita? Berapa habis kita gembira? Berapa peratus kita gembira kalau hari-hari jadi cucu kita? Dan berapa peratus kita habis pitih dengan sebab hari Maulid Nabi, kelahiran Nabi? Berapa peratus gembira kita dengan hari kelahiran Nabi? Tak payah tanya orang, kita jawab sendiri. Yang mana Tuhan tahu apa dia hok dalam perut pedah kita. Kita jawab boleh, depan tu email ke jawab tanya, kita boleh jawab. Hamba saya Nabi lebih. Tapi kalau orang tengok di perbuatan, tak tahulah jawab apa. Katanya ulama, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih jujur daripada berbanding dengan kata-kata. Kata-kata ni boleh kecek macam-macam. Bahkan di hadapan Allah pun mulut ini masih boleh berdusta. Apabila Tuhan tanya, buat benda ni, katanya mulut hamba tak buat, tengok mulut. Maka katanya Allah Ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kami tutup mulut-mulut. Kuat sangat menipu. Orang tanya hak ni jawab semacam kau dia jawab. Orang ni kata buat, hamba tak buat, tak mengaku mulut. Maka balasannya pada hari kiamat kami tutup mulut.
Maka yang bercakap waktu kalimuna aidihim, tangan tu akan kecek. Okey, mu buat ada benda ni. Tangan kata ya saya buat. Tak nipu dah kakak ni. Wa tashhadu arjuluhum, maka menjadi saksi kaki-kaki mereka. Mana saksi demo dok kata kawan ni? Kaki pun kecek. Betul. Ambo saksi, ambo pergi sekali dengan dia. Tak ada kita buat, kita tinggal kaki dia buat maksiat. Tak ada, bawa sekali dengan kaki. Ingat kaki dok berhati. Tangan duk pakai oyak soso. Kita tak suruh buat. Senyap-senyap. Enggak, jangan kecek dah. Pengak. Bima kanu yaksibu, dengan apa yang kita buat atas muka dunia. Dari hadis tu kata wajib kena saya Nabi lebih. Maka saya itu mesti dizahirkan. Kita tidak kata orang yang tak buat maulid tak saya ke Nabi tak. Mungkin cara penzahirnya dia saya lagu tu berkali. Kita kalau saya ke bini kita kata habis saya kepada saya. Oh saya. Hari ni hari jadi saya, tak ada kau beli cicing-cicing. Tahu ikutmu. Tak ada cara kata nak beli cicing. Habis kata habis saya belilah cicing-cicing kau hadiah KFC, tak apa dah aiskrim, tak apa dah sepotong. Katanya tok laki dia, ikutmu Saya kau habis saya, tapi tahu biar buat perabi piti. Saya lagu tu. Cara tunjuk saya lagu tu. Oh, pelik sungguh. Anak kita dok kata saya ke dia, dia accident kita pergi tengok, rubuh bersikap kita pergi tengok, hari jadi dia kita sambut. Tiba-tiba apabila orang adik anak dia tanya, ayah saya kita, ayah saya. Hari ni hari jadi saya, belilah belanjalah saya KFC. Ikutmu buat perabi piti tak usah bazir, baik ayah pergi buat makan kau lain. Ayah saya lagu tu. Oh ayah saya. Pelik ayah saya lagu ni. Cara ayah Zahir lagu ni. Kita saya ke Nabi tapi boleh makhluk kita walau tak cara. Wak sopa boleh lain. Apa lagu tu? Kita rasa tak ada hubungan kita dengan Nabi. Kita rasa kita komplit dah. Hamba sempurna dah. Semaya-semaya dah. Puasa-puasa dah. Ngaji-ngaji dah. Cerita kapo dia lagi Muhammad dah. Cerita kapo dia lagi doa naik Muhammad. Hamba lah ni banyak jasa. Dia cerita dia 1400 tahun dah. Hamba boleh semaya dah. Kapo dia hubung kait dengan dia nya? Ya tak khabar orang ni. Sudah orang lagu ni. Hak ni orang panggil dewa sayap labuh. Tak dewa ni kalau tak khabar ni. Orang panggil sesak dalam cahaya. Apabila boleh email lupa Muhammad berat. Dia lupa kata awak mari email kepada dia itu adalah Nabi Muhammad. Siapa dia kata? Allah Taala awak mari email. Kalau Tuhan tu awak mari. Betul kau dia mau ambil email dengan Allah Taala. Direct. Kau melalui perantara siapa dia mari ajar Islam sebenar-benar ni. Kau dia mau terima Jibril lalu? Tak. Apa tu? Tak sodok kaya lah. Lo ni ceritanya Islam siapa kita melalui usaha Nabi SAW. Bukan usaha demo mujud terima kata boleh Islam melalui. Kalau tak ada Nabi tak ada Islam demo. Maka kita sambut cerita Nabi, kita ayak cerita Nabi. Lepas ni kita dengar orang baca rawi pulak Barzanji pulak royak hari kelahiran Nabi. Maka kita dengar kehebatan Nabi, kita semakin tertanam dalam hati kita perasaan hebat kepada Nabi. Lah ni kita tengok fenomena beragama, alhamdulillah dah kesedaran beragama tu masya-Allah dah. Ramai mari masjid, ramai mari nadah, pakaian pun masya-Allah berbanding dengan orang dulu. Tetapi kok kita tak ada orang lah ni. Adab dengan Nabi, rasa besar Nabi tu kau kurang. Orang dulu nak baca cerita Nabi. Baru lagu mana cara baca dia? Lepas ni kita dengar cara baca rawi lagu mana. Ni orang semerah baca. Baca cerita Nabi ya. Dia tak baca gini. Maka Nabi lahir. Nabi lahir. Supa baca surat khabar. Dah orang dulu tak baca cerita Nabi lagu tu. Pok kita ya jamelo ni kali kurang adat lagu mana baca cerita Nabi supaya baca hikayat Tun Sri Lanang lah. Baca biasa lagu tu. Baru baca surat khabar. Orang dulu tak baca lagu tu. Ni kitab rawi letak atas roha puak panggil baca berang-berang. Nak ayat cerita Nabi apa salah baca direct dok orang dulu beradat reti. Sebab tu benda-benda agama orang dulu sensitif. Islam masih kejap di tanah kita ni apa dipanggil Serambi Mekah kerana tarbiyah orang dulu. Reti hormat kepada Nabi Muhammad. Ni boleh Islam benci kepada Nabi Muhammad, tak ada penting, tak ada apa dia, rasa dia Islam seorang. Berat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah duk man. Ada yang keluar fatwa kata tak boleh kata Muhammad. Nak kata Allah Muhammad. Kata Allah saja. Kata Muhammad tak boleh. Syirik dia tu makhluk. Kata Allah Taala dia Tuhan saja. Pelik orang ni. Tak khabar apa dah. Kita kan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengucap lagu tu. Kok kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah saja?
Ulama kata siapa dia sebut asyhadu alla ilaha illallah saja. Tok Imam kata, okey awak nak masuk Islam? Awak Islam. Okey, mengucap asyhadu alla ilaha illallah, dia pun mengucap. Tok Imam kata, okey mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh dia kata tak minta maaf, hamba lah ni sibuk, tak ada masa, hamba nak pergi lain. Katanya Tok Imam dia mau kafir lagi. Kafir lagi. Hamba percaya dah Allah Taala sebagai Tuhan, tak kenal lagi kau. Oh tak boleh, dia mau kena sebut Muhammad Rasulullah. Siapa dia? Tidak dia manusia. Apa kena sebut ni? Tauhid tidak mentauhidkan Allah tidak apa sebut nama Nabi Muhammad juga. Orang ni tak khabar. Siapa dia tak sebut Muhammad Rasulullah, kafir lagi. Kafir. Orang lain ni sikit-sikit tak boleh sebut nama Muhammad, jadi syirik. Allah berlaku. Sudah ni. Sudah. Tak tahu konsep kalimah syahadah, tak erti apa. Nabi Muhammad manusia tak sedap puji sangat, anta nurun fauqa nuri, kamu cahaya di atas cahaya. Ketah ni syirik, jangan kita pegang ketah ni. Pegang ketah pun tak berani lah ni. Hak ni hamba cerita bukan cerita wak lolok, bukan cerita rekod, bukan baca dalam surat khabar, cerita ni berlaku sungguh. Kat rumah hamba adalah orang tak mengaji, rasa berilmu, rasa beragama, pakat lekung rabuh. Masuk usrah mengajar kata, tetapi apabila majlis maulud kita bagi kertas lawak lah, kertas lawak. Tak si pegang, kita ingat apa kau yang tak ada ais maya kau dia. Tak si pegang, tak si tak apa. Okey bagi kertas lawak tak si pegang. Apa? Dia takut syirik jakit ke tangan. Astagfirullahalazim. Pakat tekung labuh dah, jadi pala usrah orang dah. Allahu akbar, jael lagu ni sesak barat habis. Boleh kata apa jadi syirik. Tu sebab kata anta nurun fauqa nuri. Kamu cahaya di atas. Jangan kecil lagu tu jadi kau syirik, dok puji-puji melampau Nabi, jadi melampau pula. Jadi kau syirik pula dia kata. Orang ni pening sungguh. Syirik ni orang tak belajar tauhid. Duduk senyap atas masjid kata siji membahagiakan dia. Duit dapat menghidupkan dia. Sihat dapat tidak menyebabkan dia mati. Syirik belaka tu. Patu kok pentingnya belajar ilmu dulu. Syirik lagu mana tu kata-kata kiasan sahaja. Sahabat dulu kata kepada Nabi macam-macam. Kamu seperti bulan, kamu seperti matahari, kamu gini. Apabila kamu lahir macam-macam berlaku. Ada orang tak boleh terima cerita-cerita yang disebut dalam kitab-kitab rawi. Mana sabar cerita lagu ni. Apabila Nabi Muhammad lahir, kabar-kabar sembah habis berhala di seluruh dunia. Mahkota-mahkota raja habis jatuh daripada raja-raja. Apabila hari kelahiran Nabi 14 tiang istana Raja Kisra tu jatuh bersembah. Api 1000 tahun tak pernah padam. Apabila malam kelahiran Nabi tubik saja mampu api tu. Siapa dia gitu tutup? Tak boleh terima kenyataan. Dia boleh terima Nabi Muhammad lahir pergi hospital, kerak tali pusat, berbujel tangan tulis nama. Dia boleh faham lagu tu saja. Tak boleh terima kelebihan pada orang lain. Boleh dia kata, yang tak boleh terima. Benda ni mustahil telajak. Ingat ni kelahiran Nabi, bukan kelahiran demo. Kelahiran demo betul sungguh. Demo lahir habis, blackout habis. Betul sungguh kelahiran demo. Sebab demo tak ada apa dia pun, tak ada kepentingan pun. Kau demo rasa demo hak penting dari agama. Tak ada demo tak uguh agama Islam. Tapi tak ada Muhammad. Tak sudah buah lah besar. Pecah pala kau demo. Demo dah rasa ambo habis gerai. Dah usaha kata ambo ni separuh agama Islam. Usaha ambo belakang. Buah kosong. Bolah dok buah kat orangnya. Usaha kita ni supaya debu sahaja. Ni dia pula kata dia hak penting, hak Nabi Muhammad pula tak penting. Apa dia kata tak sambut hari Maulid Nabi Muhammad? Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Nak sambut ke apa dia? Kalau ada kelebihan boleh-boleh juga kita sambut. Cari tu gak dalam Bukhari, dalam Muslim nak menunjukkan Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Astagfirullahaladzim. Cari dalam hadis Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Dia mau mengaji agama dengan siapa dia ni sebenarnya? Orientalis kau siapa dia? Ulama dulu cari dalam hadis nak cari kelebihan Nabi. Ni nak cari kata Nabi Muhammad tak ada kelebihan. Allah pelik sungguh. Jauh bumi dengan langit pengajian orang lain ni. Dah mengaji lagu mana orang lain ni? Ambil buku, dia mau kaji sendirilah. Ambawi tajuk, dia mau kaji sendiri. Maka kajilah diri sendiri di sini. Dia tak belajar khabar awak kaji sendiri. Hak berat lagi, dia ambil pula mengaji dengan orang kafir. Nak lulus periksa boleh? Dia mau kritik sikit Nabi demo. Nabi Muhammad gini baru hamba lulus tesis demo. Rela dia gadah akidah dia kerana sekeping kertas. Orang lain ni. Hamba pernah dengar seorang profesor dah. Dulu Profesor Madya rasa jadi profesor dah dia berkali. Ngajar anak-anak kita lah di universiti yang masyhur di negara kita. Dia masuk TV. Maka dia kata, ya antara anak kita ingat apa kelon ni?
Cerita tu dalam 30 tahun lepas tu. Amo ingat Pak Long ni kata-kata dia. Dia kata, kita jangan duduk taksub sangat dengan Islam, dia kata. Tok guru hamba ni Yahudi. Tok guru hamba Yahudi. Bangga dia kata tok guru hamba Yahudi. Tak sudah takut apa syarat kata kena ngaji dengan orang Islamnya. Tok guru hamba Yahudi tu biasa lagi. Sudah orang ni. Nabi kata, ingat belajar ilmu itu agama. Al-ilmu din, agama. Ilmu itu agama. Falyanzur amman ta'khuzu dinakum. Mu kena tengok daripada mana mu ambil ilmu kamu, daripada mana mu ambil agama kamu. Dengan Yahudi ada agama ko. Ya dok ngaji hak tu, ya dok syarah jadi biasa ya Nabi Muhammad. Sebut Muhammad biasa. Sayyidina Muhammad. Panda sebut Sayyidina. Sahabat dulu tak sebut Sayyidina. Panda dia. Demo pernah hidup dengan Sayyidina Abu Bakar. Tak pun. Lepas tu demo kecek yakin pernah dengar Sayyidina Abu Bakar panggil Rasulullah ke mana? Tak dengar. Lepas tu demo kata Sayyidina tak ada sampai Nabi. Nabi sendiri sebut kata ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku sayyid kepada semua anak Adam tapi aku tidak rasa sombong dan takabur. Nabi sendiri kata sebut dia tu sayyid. Tak salahlah kita panggil Sayyidina. Dan menjadi adab kepada umat panggil Nabi dengan panggilan molek. Nabi sahabat-sahabat dulu tak panggil nama Muhammad. Semua panggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul, panggil. Bukan kata sahabat, Allah Ta'ala sendiri apabila nak panggil Nabi Muhammad tak pernah panggil ya Muhammad. Semua panggil ya ayuhan Nabi, ya ayuhar Rasul. Kalau bak khitab lah bak panggil. Tapi kalau bak ayat boleh. Ayat ku saya kata Muhammadun Rasulullah. Muhammadun Rasulullah qad khalaq min qabl. Ayat tak apa, Muhammad Rasulullah. Tapi kalau panggil Allah Ta'ala sendiri sebut ya ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi. Kabar-kabar kita panggil Muhammad saja. Ayo kita panggil nama saja ko. Ayo kita. Contohnya nama Karing kita. Karing buat apa dia tu? Juru kau dok perangai lagu ni. Kita panggil ayo. Ni tak panggil nama saja. Jadi kalau ustaz-ustaz hok lari sebut Sayyidina tu tak apalah kita panggil ustaz saja, panggil nama saja. Contohnya nama dia A lah. Dia buat apa dia tu? Marah so. Dia mau tak panggil nama ustaz pun tak panggil. Syekh pun tak panggil. Panggil gak ustaz sikit baru nampak ganas sikit. Kalau ke demo nak sangat gelaran. Kok Nabi Muhammad apa jadi demo jadi tak puas hati lagu mana kok Nabi Muhammad tak ada manusia paling jauh sekali demo tak puas hati lagi kata. Anak Nabi Muhammad Ahlul Bait tak ada. Bagi mati belaka ke anak Nabi Muhammad, anak jatah, anak tino yang tinggal kita mengaji gedah nasab turun kok jatah ke. Ya kritik apa? Ibu bapa Nabi, ibu bapa Nabi kafir. Allahu Rabbi. Nabi lahir sebelum daripada Nabi Muhammad. Tu hadis hok kata Nabi berimeh apa semua tu hadis tidak sahih. Allah berat kecek. Ziarah Nabi pergi Mekah. Tak, bukan syarat pergi ke Mekah. Bukan syarat umrah pun pergi ziarah Nabi. Bukan syarat tak pergi pun tak apa, tak payah pergi. Semua Nabi kritik belaka. Honi tak boleh. Apa ya tak puas hati dengan Nabi tak tahulah. Orang lain ni tapi penuh beragama rasa, penuh mulut rasa agama. Rasa duduk dalam Islam kemahnya rasa. Tak piyuh atas kepala, tak berapa dia keluarga tu gak senyap. Apa senyapnya tipu di syaitan. Man la syaikhun lahu fa syaitanu syaikhulah. Nabi kata siapa dia yang tidak berguru, terima ajaran Islam ni melalui guru, maka syaitan tentu dah guru dia. Nabi sendiri sebut syaitan guru dia. Dia mau nak terasa hati, terasa dengan Nabi. Nabi kata kalau mengaji pakai Google lagu ni, pakai YouTube tu ga, tajuk bahas sendiri tu ga, alim sorang, tak ada apa dah lah. Nabi sebut bukan hamba nak sebut. Dia mau nak serati dengan Nabi. Nabi kata syaitan tu guru dia. Tak jadi syaitan lagu mana faham yang dia timbul pelik daripada orang lain. Orang dah buat maulud gegar gepar. Bukan di sini saja, ingat ni. Kita jangan sempit sangat pemikiran. Mari ustaz kata mana tak tahu dia kata maulud ni di Malaysia ya buat. Pak lain tak buat. Suruh Malaysia ya, Kelantan sungguh buat suruh. Nama orang lain tak ada buat suruh. Menipu kau hong. Nampak ngaji luar negara, tak pernah kita kau suruh negara orang. Seluruh dunia buat suruh. Seluruh dunia buat maulud. Tiba-tiba dia kata sungguh popok ni ya. Kita pun kau tak mengaji, tak biasa pergi luar negara. Dia kata sifat 20 ni set pondok yang mengajar. Kita pun kata jolo juga, tu jadi sepik sangat orang pondok tu. Dia tak khabar seluruh dunia duk ajar 1200 tahun, berjuta manusia dah mati dengan akidah. Dia tak ajar tu, kita ayat tu.
Takut manusia kata sifat 20 tu betul. Mari duk ajar sejarah hok karut berlaku. Kita ingat dia ustaz, kita agak ke dia duduk menipu. Sebab apa? Masa duk mengaji tak mengaji sungguh, periksa meniru, tentu dah bayar profesor dia. Doktor hangpa bayar anak suruh lulu. Kalau mengaji lagu ni, kalau sejarah tak tahu alif ili alif jatuh memang cak bayar. Cak lipat lah tu. Kuliah tak pergi, nadah dengan syekh tak pergi kalau lagu ni. Ramanya mari mengajar tak tahu kita dengar Allahu Rabbi. Baik dia pada kecek orang tua kata baik demo dia. Kalau kecek nampak selalu. Nampak selalu baik demo dia. Jadi kita kecek bab kelebihan Nabi ni ada nak suruh timbul di dalam hati kita perasaan hebat Nabi. Dalam kitab sebut macam-macam benda yang berlaku ketika Nabi lahir. Ketika Nabi lahir, macam-macam timbul. Begini cahaya lah, begini disebut di dalam kitab. Kita tak ambil dalam kitab kosi-kosi, kitab Hukmuk Tamak juga. Ibnu Katsir sebut sendiri. Ibnu Katsir ni anak murid kepada Ibnu Taimiyah. Dia ni syadik sikit dalam bab hukum. Dia sendiri pun sebut cerita macam-macam hari benda-benda yang berlaku pada hari kelahiran Nabi. Orang lah ni dengar dalam rawi baca cerita lagu ni. Hadara ummahu lailata maulidihi Asiyatun wa Maryamu min haziratul Qudsiyah. Lahir, marilah pada malam kelahiran Nabi SAW Asiyah dan Maryam. Yang mana ia merupakan perempuan-perempuan syurga sebagai jadi tok bida. Bulan pertama mari Nabi ni. Bulan ni mari Nabi ni. Maka katanya sahabat perempuan kata apabila Rasulullah keluar tak nampak tubik kat mana hamba tak nampak cahaya saja jadi cerah macam cerah habis seluruh rumah dia dan hamba jadi tak nampak apa nampak cahaya kabar-kabar dengar cahaya tu pergi sana pergi terbaik kau ni kabar-kabar pergi terbaik kau ni cahaya tu orang semua tengok sahabat-sahabat pun tengok masyhur kata benda lagu ni Rasulullah lahir dalam keadaan sudah bersunat dah bersih dah tak payah mandi Rasulullah lahir dalam keadaan bersembel lagu ni tangan sebelah kepal pasir dia. So lagi dia akak lagu ni menunjukkan isyarat dia bawa agama tauhid dan dia akan menguasai dunia. Bukan gispita, bukan belah, bukan pun kau bawa tobek dak. Sayyidina Aminah katanya mak Rasulullah kata hamba masa mengandung Rasulullah hamba tak pernah rasa sakit supaya orang lain sakit. Kabar-kabar 9 bulan. Hok hamba tahu hamba beranak, hik hamba tak mari dah. Patu tiap-tiap bulan mari seorang nabi, mari royak kata kalau hamba anak demo lahir, wi nama Muhammad. Mari pula siapa dia hamba tak tahu. Mari pula nabi bulan tu kata siapa dia kalau lahir anak jantan beri nama Muhammad. Ada orang tak terima cerita lagu ni. Hamba nak dengar cerita Nabi Muhammad tapi cerita biasa, hok tak masuk akal lagu tu hamba tak terima. Oh berat. Ingat cerita Nabi ni cerita mukjizat. Kehidupan dia penuh dengan mukjizat sebagai tanda kenabian. Dia bukan pemberita, dia bukan wartawan, hidup lahir biasa. Dok ni cerita Nabi, kita kena khabar ni akidah. Akidah ni orang mukmin allazina yu'minuna bil ghaib, beramal dengan benda-benda ghaib. Apabila cerita ghaib sikit, cerita pelik sikit, hamba tak apa nak terima ni. Cerita patut Nabi Muhammad lahir biasa sudah. Tuk dia ngekoh dia macam biasalah. Oh pelik tak boleh terima. Tak boleh saya tak boleh terima. Apa awak tak boleh baca rawi sebab hamba tak boleh terima akal. Sebab tak boleh demo tak boleh terima akal ya. Tengok boleh dia tolak cerita-cerita Nabi. Cerita-cerita lagu ni ulama kata kalau orang tolak cerita-cerita mukjizat kerana apa berpegang dengan akal maka boleh menyebabkan ingkar mukjizat. Kalau hadis tu sabit sungguh, sahih sungguh, kita tolaklah. Kalau hadis tak sahih tak apalah. Kalau hadis sahih juga, hak benda pelik kita tolak, tak ada apalah. Gulung tika dalam email kita. Kecek Quran hadis pun, tak percaya dengan benda-benda lagu tu, boleh bawa kepada kufur. Jadi kita buat majlis Maulidur Rasul ni tidak lain tidak bukan. Kalau ditanya apa gak demo sambut Maulidur Rasul. Katanya seorang ulama nama dia Syekh Muhammad Alawi Al-Maliki, seorang ulama Mekah masyhurlah. Tok guru tua kita dulu anak murid dia belaka. Ayah dia Syekh Alawi Maliki ni boleh hampir tok guru tua kita. Tok Haji Abdullah Bunuk Payung kau, Tok Haji Allah Lubuk Tapah kau, orang tua kita belaka boleh kata anak murid dia. Dia kata siapa dia tanya. Bapa dia mau sambut Maulud ni seolah-olah dia bertanya kenapa mu gembira dengan nabimu. Layak kau duk salah seorang mukmin tanya soalan lagu tu. Orang boleh anak kabar-kabar dia telefon. Marilah rumah hamba dapat cucu. Kita kata apa yang sungguh sangat. Ada orang tanya lagu tu.
Dia boleh hanuk gembira kerana nganda hamba dapat lahir. Orang tak tanya soal lagu tu kata hamba buat makan apa jamu. Yang sungguh sangat jamu makan perabi pitih ni buat apa dia? Hamba boleh hanuk demo tak reti kau kalau boleh hanuk gembira. Tak faham. Maka orang duk tanya buat apa duk sambut Maulid. Tak leh kau salah kau kalau kita bergembira dengan Nabi. Boleh pitih kita suka orang tak marah. Kita boleh kereta kita orang suka tak ada orang marah. Buat maksiat kita suka tak ada orang marah. Acu saja gembira dengan Nabi. Panah bersih selalu. Tak boleh tengok hamba majlis lagu ni duk suka ke Nabi dia. Duk nyanyi ya Hanana ya Hanana. Ya Hanana ya buah kana duk nyanyi lagu tu. Tak ada pedah langsung buat kerja dia mau faham kau ada ya Hanana tu. Kita suka dengan Nabi kita kata ya Hanana beruntungnya kita boleh Nabi. Suka kita dia marah. Demo ni orang Islam kau apa dia? Apa tak puas hati dengan Nabi demo? Nabi demo juga. Kalau anak demo, kalau anak ambo gembira, demo marah. Mungkin sebab tak ada hubungan. Mungkin anak ambo. Ni Nabi kita juga apa ambo suka dengan dia demo tak puas hatinya. Tak boleh suka dengan Nabi. Siapa dia ajar kata tak boleh suka dengan Nabi? Pelik sungguh ajaran lo ni dah. Apa? Kerana ada pengasah dia. Ajaran tauhid fitnah dipanggil muncul lebih kurang 200 tahun lepas. Muncul waktu dia pisah ke di antara kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Buat naik Allah Taala kata. Jangan minta tolong. Tawasul tak boleh. Allah Taala belaka. Apa dia? Nak minta dengan Allah Taala belaka. Jangan dok puja Allah Taala, jangan puja makhluk lain. Sudah dia pisah Allah dengan Muhammad. Orang dulu tak kecil lagu tu. Kata tak boleh minta dengan Nabi Muhammad duduk pergi kubur Nabi duk tawasul lah duk minta doa ni lagi ku. Jangan minta dengan Allah tu syirik benda lagu tu. Tak boleh minta dengan makhluk, tak boleh minta tolong dengan makhluk. Berat tak boleh minta tolong dengan makhluk. Selok kita. Makcik tolong bubuh nasi boleh sepinggan. Jangan minta tolong hamba, minta dengan Allah suruh bubuh nasi kedai mau syirik. Ada kerja lagu tu. Allah ngaji tauhid pelik sungguh orang lo ni. Rasa tauhid abirin dah. Sesak rupanya ditipu oleh hatu. Kumpulan ini diasahkan oleh Yahudi. Kerana dia tahu dah umat Islam duduk atas masjid ni payah nak tipu. Hiburan dia masuk dah, Yahudi masuk dah. Permainan dia masuk dah. Makanan dia masuk dah. Lagu mana saya pakai piyah hodok gi surah, hodok nganang ngajar ni. Lagu mana hamba nak tipu? Hamba nak hiburan dia tak pergi lah mana. Makanan tak ya cara sikit. Lagu mana hamba tipu? Ya pergi pakai jubah juga. Pakai serba juga. Mari kecek bak tauhid. Bak Allah tak ada belaka. Nabi Muhammad. Senyap lah ni. Ya tutup kakak anak Nabi Muhammad. Tak sih buat naik langsung Nabi Muhammad. Hari jadi dia. Tak payah. Hari jadi demo. Tak apa. Bila demo nak belanja hamba hari jadi hamba? Jubli perak, jubli emas. Sambut belaka hak dia. Nombor 50 tahun, 80 tahun, 150 tahun. Nabi Muhammad tak sih. Pelik sungguh. Orang mukmin ni orang pelik. Pelik lagu mana? Bercinta dengan orang yang sudah mati. Kita orang mukmin ini orang yang pelik. Nabi Muhammad 1400 tahun dah tinggal kita. Kita kena sayang ke dia. Bergawe dengan orang yang mati dah. Pelik sungguh. Tak ada percintaan lagu tu. Kita bergawe dengan orang hidup pun orang belum tentu sayang kita. Tapi kalau sayang kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad balas dah 1400 tahun lepas sayang kita. Kita sebut sallallahu ala Muhammad. Selawat. Allah Taala kata, "Mu selawat kepada kekasih aku Muhammad, aku selawat kepada kamu pula 10 kali." Tengok. Patut Nabi Muhammad sendirilah balas. Tuhai bersungguh kalau kita puji kekasih dia. Hamba dia balas 10 pula. Dia mau selawat sekali saja, hamba selawat 10 kali. Bukan kata rahmat saja. Selawat ni maksud kata Allah Ta'ala turunkan selawat, Allah Ta'ala turunkan rahmat kepada kita 10 kali. Rahmat ni kita kena ingat, kita masuk syurga bukan dengan ibadat kita. Kita semaya lagu mana rasa ikhlas, rasa tawaduk, rasa banyak pahala. Tak ada nilai kalau Tuhan tak sayang kita. Tuhan pekong dalam neraka gitu-gitu ya. Tetapi kita boleh masuk syurga dengan sayang Allah. Maka cara nak tarik Allah Ta'ala sayang kita, kita selawat ke Nabi. Maka bukan sekali Tuhan sayang, 10 kali kerana selawat kepada kekasih dia. Kita wagi jalan bini kita, wagi pasal lah. Tiba-tiba ada orang kata, comel bini awak. Kita kata, suka dah kalau puji bini kita. Demo makan nasi tu. Hamba suruh nak belanja demo. Hamba belanja. Apa hamba tak puji demo, hamba puji bini demo. Hak orang hak demo saya. Supa tolong, supa puji hamba. Hamba nak isih ni. Belanja. Maka katanya Allah Ta'ala, mu selawat kepada kekasih hamba Nabi Muhammad 1400 tahun mu tak pernah jumpa dia, tetapi aku akan sayang kepada mu 10 kali ganda. Tengok
Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika mu dok kata mu saya Allah, mu saya Allah, mu saya Allah, katanya Nabi Muhammad, ikut aku. Pelik sungguh. Saya Allah, ikut Allah. Lah apa saya ikut Muhammad? Ni kata konsep la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang lain ni jadi keliru. Hok mana makhluk, hok mana benda, jadi tak sudah buat. Kalau nak tak reti bak kecek bak tahu habis Allah Taala belaka. Jangan tawasul, jangan bergapo habis. Hok tu jadi penuh, maka melahirkan generasi teroris. Hok kerah ni, hok semangat ni. Jadi kerah. Tak ada perasaan lembut, penyayang, tak ada. Ya. Tuhan belaka. Gang. Tak cara perasaan orang. Perasaan dia. Manusia yang keras. Ajaran Nabi Muhammad jauh bumi dengan langit dia bukan ajaran Nabi. Kita dulu mengaji Allah dengan Muhammad tak cerah tangga. Katanya Bapa Mix lagi kata dulu dia mengajar. Dia kata apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Musbuk nama Allah. Nama Muhammad dok mana masa tu? Muhammad dok mana ni? Bismillah nama Allah. Muhammad dok mana? Kamu kita ada dok Muhammad situ. Dia kata kita kata tak ada. Babo tak ada ni kata. Bismillah ni Allah Taala baru. Mu kena ingat setiap kali mu sebut bismillah, mu ingat Nabi Muhammad ajar mu. Nabi Muhammad awak ajar bismillah ni. Setiap kali kita sebut jangan cerah tangga di antara Allah dengan Muhammad dengan kita. Ni dok pisah-pisah pula. Muhammad ni makhluk, jangan dok puji sangat, jangan dok selawat. Ada seorang profesor tu kata jangan selawat banyak kepada Nabi kerana selawat banyak menyebabkan kita puja Nabi. Nabi Muhammad kata aksiru min salati alayya fi lailatul gharra wa yaumul azhar. Banyak bukan selawat. Nabi kata aksiru, banyak ke berselawat pada malam-malam Jumaat dan hari Jumaat. Nabi suruh banyak, dia pula kata jangan banyak takut jadi syirik. Dia pula lebih sensitif dengan akidah umat dia. Ingat keedah ni Nabi Muhammad kalau dia tahu benda ni menyebabkan syirik, petai hari lagi dia lari dah. Petai hari lagi dia lari dah. Kalau benda ni menyebabkan selawat kepada Nabi menyebabkan syirik, petai hari Nabi kata tak sudah selawat banyak pada hamba arah ke 10 kali saja. Lebih daripada 10 kali boleh menyebabkan kepada syirik. Dia pula lebih pelik daripada Nabi. Nabi suruh banyak. Nabi pula sebut orang yang paling akrabuhum ilayya majlisan. Orang yang paling dekat sekali dengan hamba pada hari kiamat aksaruhum alayya salah. Orang yang paling banyak berselawat kepada hamba. Bukan orang paling banyak, orang paling banyak. Semua kecek banyak berlaku. Ni tiba-tiba profesor kami tu, doktor PhD lah, doktor falsafah, bukan doktor ayat, doktor itik ni, doktor sungguh. Nama dia kata jangan berselawat banyak-banyak kepada Nabi takut membawa kepada pemujaan. Sudah. Nak marah tu. Orang duk selawat hari ni 10 rumah tak email, 10 rumah tak bela, tak selesa apa duduk. Ingat kalau orang tak suka Nabi Muhammad dipuja, akhirat dia akan penimpal lagi. Akhirat apabila manusia dipajar pada hari kiamat di padang mahsyar, maka manusia akan cari Nabi. Nak suruh ngejah ni nak kecek dengan Allah Taala supaya buka mahkamah Allah. Maka pergi jumpa Nabi Adam kata minta maaf nafsi masing-masing hamba tak berani Tuhan nak marah dah hari ni. Hamba tak berani nak kecek takut hamba pergi kecek Tuhan buat pakit pula cerita hamba, apa dia mau makan pokok hamba lari hamba jadi kih pula jadi masalah. Hari ni nafsi hamba kita tak boleh dulu. Pergi cari Nabi lain, pergi cari akhir sekali jumpa Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa kata hamba minta maaf hamba tak boleh tolong nafsi hari ni. Cuma hamba sure dia mau pergi cari Nabi Muhammad lah, Nabi akhir zaman. Teringat kepada Nabi Muhammad. Maka berbondong-bondong manusia mencari Nabi akhir zaman. Belarok. Orang hok malah puji Nabi pada hari atas muka dunia ni, pergi belarok. Pergi cari Nabi. 500 tahun katanya ulama. Nak cari Nabi muka orang berbilion manusia tak tahu alif jatuh. 500 tahun pergi cari. Siapa tu gak enta Habibullah? Puji Lo ni kita duk baca selawat dia marah. Anta iksirum anta arusal khalfiqa, ini kamu pengantin dua sejagat wahai Nabi Muhammad. Atas muka dunia orang arokmu, akhirat orang akan arok pergi carimu. Marah kita kata lagu tu atas muka dunia. Akhirat popo dia. Kok jenis malah puji Nabi pergi belarok. Pada masa tu lembut gigi pada lidah. Kecek tu Allah anta habibullah, kamu gini mulah yang boleh buka mahkamah Tuhan. Tapi Nabi tengok orang berjuru. Tak penuh terasa hati, tak penuh pendai perasaan dengan orang. Nabi Muhammad kata ana laha. Mu nak ngejah tak apa aku ngejah.
Sekali pun mudah nak kecek mu atas muka dunia orang dok puji aku pun mu marah. Biarlah tak apa mu nak mari mengadu kepada aku tak apa analah. Maka Nabi Muhammad hungga gi di arah sujud kepada Allah, minta puji Allah Taala. Tuhan ilham kepada Nabi Muhammad satu perkataan yang tak boleh diungkap oleh manusia. Maka Allah Taala pula tengok. Kalau tak ada Nabi Muhammad kita duk mana masa tu? Tak usah duk buat kosong lah dengan ibadat kita, makrifat kita. Buat tanah pada masa tu. Nabi-nabi yang ada makrifat tinggi, senyap tak kata berapa dia pada hari itu. Nabi Muhammad kata, ya Allah ya Tuhanku, buka mahkamah selalu. Mahkamah suruh cara antara hak mana hak dosa, hak mana berapa dia. Buka mahkamah selalu. Maka Allah Ta'ala kata, ya Muhammad akak kepala. Katanya Nabi Muhammad, hamba tak siap akak kepala kecuali buka mahkamah Allah, mahkamah dulu. Oh tengok. Nabi Muhammad ngejah kita. Kalau kita jenis malas lawak rasa hidup tak penting, Nabi Muhammad tak ada pun tak apa. Hamba Islam penuh benar dah dalam mulut. Allah Rabbi. Sesak betul-betul ajaran lagu ni. Menyimpan daripada ahli sunnah wal jamaah. Biarlah dia mengaku dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau ajaran lagu ni betul-betul lari daripada ajaran ulama-ulama kita. Orang mengaji semakin rasa hebat Nabi Muhammad, dan semakin mengaji semakin biasa Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad dia Nabi. Pas kau datu dia demo. Pelik sungguh. Nabi Muhammad manusia lah. Dia makan nasi minum air juga. Allahu Rabbi. Syama'il pun tak mengaji malah. Yang mengaji Syama'il tak berdoa. Mau mengaji kita lain lah. Hadis lain. Bukhari ada Muslim. Tak sim mengaji kita Syama'il. Apabila katanya Allah Ta'ala, wahai Muhammad, irfa' akak padamu ya Muhammad. Wasal tok. Minta aku wui belakang menurut hari ni. Siapa dia boleh kecek lagu tu? Syafa'atul uzma, ahli sunnah wal jamaah beriktikad hanya seorang lelaki saja boleh memberi syafaat paling besar, yakni buka mahkamah Allah. Nabi, wali kau siapa dia hak besar-besar kau, hak mana-mana pun senyap belaka. Tapi Nabi Muhammad pergi di arah sujud minta. Oh pada masa tu nampak benar Allah hebatnya mu ya Rasulullah. Pada masa tu kita rasa ada pedah ke dah? Maka cinta kita pada masa tu bukan jadi ibadat dah. Sebab kita nampak dah Tuhan nak uji kita saya kau dok Nabi Muhammad lah ni. Dengan kita tidak tengok dia lagu mana. Kita lah ni tak ada seorang tengok, sadar kabut tengok Nabi Muhammad. Lagu mana pengorbanan dia, lagu mana usaha dia nak suruh kita selamat daripada neraka, masuk dalam syurga. Kita dah rasa kita apa curah. Tiap-tiap hari duk fikir diri kita tak pernah fikir Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad duduk usaha, dalam kubur tu duk minta doa lagi kita. Tiap-tiap hari duk minta. Maka pada masa tu suka belakang orang buka mahkamah. Lupa dah jasa. Tengok kita. Nah, syafa'atul uzma buka mahkamah. Nabi Muhammad saja boleh buka. Irfa' buka kepala kamu ya Muhammad. Wasal tok. Tanya mu nak minta apa dia? Tok. Wasfa' tu syafa'. Mungkin tolong siapa dia? Aku will lalu. Nak tolong siapa dia? Aku terima lalu. Siapa dia boleh ganjaran lagu tu. Dari ayat Quran kata ke bro? La yatakallamuna illa man azina lahur rahmanu wa qala sawaba. Maka pada hari kiamat senyap belaka orang tak berani kecek. La yatakallamu illa man azina lahur rahman, kecuali seorang lelaki yang telah diizin Allah untuk boleh kecek hari tu. Berani dia seorang kecek. Dia hamba juga. Wa qala sawaba, maka dia berkata dengan perkataan yang cukup benar. Nabi lain tak berani nak kecek Nabi Muhammad. Mari boleh ngejah kita. Hamba rasa kalau pitih hamba malam ni habis kerana sambut Maulid Rasul. Apabila hamba tengok Nabi tolong hamba pada hari kiamat, rasa supaya selesai, supaya debu ya hamba buat pitih pada malam ni. Dengan dia tolong kita pada hari kiamat, dengan kita gembira pada hari ni, habis pitih pun tak apa. Pada akhirat baru nak rasa. So ni tak sih rasa lagu. Siapa bila hati kita tak ada perasaan dengan Nabi Muhammad. Kerah lebih daripada batu. Dahlah kita ni banyak maksiat dah. Nabi Muhammad dah buat baik. Belajar gak jadi balah gak. Terima kasih gak kepada orang. Nabi kata man lam yashkurillah, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa dia tak reti terima kasih kepada manusia, berarti dia tidak reti terima kasih kepada Allah. Orang mari atas barang rumah kita. Boleh barang kita pun keting tutup itu. Tak royak terima kasih, tak royak sepatah. Allah kurang hajar bodoh ni kata. Tak royak terima kasih, tak belanja air. Maka Nabi kata tak berjuruh orang lagu ni. Hak Nabi kata orang tak pandai. Ya kalau orang mari atas barang, bukan barang dia pun. Kita pergi Allah terima kasih deh. Allah dia mu atas susah-susah. Lagu air hamba buat air, minum air. Tu orang berjuruh. Islam masuk dalam dada kita, ping tutup. Nabi Muhammad apa? Dia je mari atas ya. Allah Rabbi. Lagu manalah dia mau mengaji tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah duk mana?
Nah, ingat benda tu tak boleh nak cerah tangga. Tak boleh katanya ulama nak sapa kepada Allah mesti lalu pintu Muhammad. Semua pintu ditutup kecuali pintu Muhammad. Jadi malam ini kita mari dengar kelebihan. Hamba tak ada nak cerita kelebihan Nabi Muhammad. Terlalu banyak hok tak sebut dalam kitab pun. Hok kita duk tengok sekarang, akhirat kita akan boleh tengok. Tak usah duk bimbang lah. Hamba syuk Nabi Muhammad ada kelebihan dak. Oh nanti gini mudah. Mudah hamba demonstrasi percaya ke hamba tak apa. Akhirat kita pakai tengok Nabi Muhammad. Setara mana dia? Hok kita duk puji sangat, kita duk kata dia lah hebat dia gini. Kita tengok sendiri ya. Hamba malah dah kalau hamba kecek hadis dia kata hadis ni palsu. Hamba kata goni dia kata goni. Banyak sangat mulut kita lah ni. Berimeh tu kurang. Mari agama guna akal, tak guna hati. Sahabat dulu, kita mu Rasulullah dia tahu jauh akal dia bawa hati saja. Maka Nabi Muhammad kata semaya maghrib 3 rakaat. Dia tak tanya apa semaya maghrib 3 rakaat. Ikut ni hati panggil, berimeh dengan hati. Orang lo ni mari kecek agama, akal tak, hati tahu. Nampak tak masuk ngakak? Tak masuk lah mana? Ustaz ni kali tak betul, kali salah masa cerita dia ni. Tak berapa nak tak berapa nak percaya. Tak masuk akal lah mana? Akal dia hok campur dengan hok kotor dia lah. Kalau akal Sofi sungguh akal betul dengan rohani sungguh tak apa. Maka mudah-mudahan kita dengar. Nak kecek bab kelebihan Nabi kita pakai tengoklah. Kalau kecek dia kata buah saja nah. Akhirat kita pakai tengok, insya-Allah kita boleh tengok Nabi, kita tengok lagu mana setara mana. Telaga dia, goni gapo dia setara mana dia nah. Kita tanya dia di sendiri dalam syurga. Nabi Muhammad lagu mana kat demo ni besok? Pada demo lahir lagu mana? Tengok. Demo dengar sendirilah. Sebab apa? Tiap-tiap tahun kita doa cerita tu dulu. Kadang-kadang orang hok jenis tak dengar tu tak dengar. Cerita buat maulud pula bahasa tak dengar kata hok ni hamba dak kata buat bidah ni marah orang gembira dengan Nabi Muhammad tak boleh duduk hamba Allah kita tak faham email lagu mana orang tak boleh tak rasa selesa dengan orang bergembira dengan Nabi dia tak tahu dia kata saya Nabi tapi hamba marah dia mau gembira kita kata kita saya ke anak kita tiba-tiba saya dia kata ajak nak pergi maiding hari ni ya sebab hari jadi anak tak segi sungguh demo demo saya kan demo sungguh tapi tak benar tak sungguh sangat jadi masalah nah jadi hamba agak sekatu dululah nama nak kecek panjang orang lain bisa lagi kecek hamba Skoda ya nah kalau bata tu gak harus keping itulah nak cabut nak gapo hamba pakai tapah hak tulah baru ni lain besar lagi ingat bercakap mengenai kelebihan Nabi bukan hamba seorang. Beribu dah ulama, berjuta sahabat-sahabat sentiasa bercakap mengenai kelebihan Nabi. Bukan kata bercakap, buat benda-benda yang menyebabkan kita rasa hebat Nabi. Sahabat ni dia tengok dah Nabi. Kadang-kadang dia pergi tanya nak sahabat lain, sahabat cara kat cerita Nabi aku nak dengar. Dia tengok dah Nabi, nak dengar lagi. Apa takut ada hamba hok tinggal-tinggal apa dia. Satu kali seorang sahabat nama Anas bin Malik, hamba tutup dengan cerita ni. Sayyidina Anas bin Malik ni dia lepas pada Rasulullah wafat dia pergi ziarah rumah Rasulullah. Dia kata wahai ummahatul mukminin, kata tak ada kau benda-benda yang menyebabkan hamba teringat ke Rasulullah. Dia mau tengok dah ke Rasulullah. Tengok dah tapi hamba nak benda lain juga. Nak dengar daripada orang lain, nak dengar pada. Patut kita kalau kita sahabat tak payah dengar lah. Hamba dengar sendiri dah pada Nabi. Tak payah dengar daripada orang lain. Kita ni tak dengar daripada Nabi pun tak dengar daripada orang lain. Katanya sahabat Sayyidina Anas bin Malik kata tak ada kau benda-benda yang menyebabkan hamba ingat kepada Rasulullah. Maka ummahatul mukminin itu waktu bik satu cermin Rasulullah. Ada riwayat kata waktu bik baju macam-macam lah sahabat-sahabat tu suruh ingat kepada Rasulullah. Jadi majlis ni tidak lain tidak bukan nak suruh kita ingat ke Nabi, kau nak suruh kita lupa ke Nabi kecek lagu ni. Nak suruh jadi hebat Nabi di hati kita. Apabila lagu tu sahabat dulu nak menggambarkan dia tak buat maulud pun tapi dia buat benda-benda upacara benda-benda yang menyebabkan ingat Nabi. Maka ummahatul mukminin wi satu cermin. Maka Sayyidina Anas pun tengok cermin tu terkejut dia. Katanya ummahatul mukminin kata gua ana terkejut ke? Pelik dia. Apa cermin ni pelik? Ada gambar Rasulullah dalam tu. Katanya isteri Rasulullah kata wahai Anas, cermin ni lepas pada Rasulullah guna dia tak terima dah gambar lain. Lekat jadi gambar Rasulullah di cermin tu. Hak tu benda tak nyawa. Hak tu benda tak menapah. Batai kayu menangis kerana Rasulullah tinggal. Pak lakoh ya. Batai tamah hak lama. Batai tamah khutbah baru. Rasulullah sekali duk tukar situ. Jalan 2 3 4 lakoh khutbah sini. Selok kawai tu berjeri. Pohon kayu batai tamah. Kita hok ada perasaan kepik pitu menaung seminggu.
Tak ada perasaan dengan Rasulullah. Oh berat tak tahu lah makan Maggi banyak telajak kau lagu mana ni pok kita jadi keras sangat. Kau pada kora kau gapo dia tak tahu. Tak ada perasaan langsung. Oh pok cik pernah menangis. Haji dulu apa terembah pohon kayu atas kaki. Oh bak Rasulullah pernah menangis. Oh tak pernah. Tahu tak jadilah mana. Tak jadilah mana Nabi dia. Oh punuh hayal lagu ni. Pak kerja kita tak malu. Ingat kalau kita buat tubik sebutir saja air mata daripada apa? Kerana Rasulullah kita akan super selok di akhirat. Tapi lo ni kita buat tubik sini untuk benda lain. Tak ada nilai di sisi Allah. Ada orang malu ambo nak menangis, tua-tua pun menangis. Malu gapo? Nabi kita. Kalau ambo yang cerita mengenai anak ambo, orang lain sedih, nampak sangat apa-apa demo. Anak orang jadi menangis juga. Allah bersungguh. Kau cerita tengok cerita Nusra ni. Dok ni Nabi kita. Kalau kita menangis, pada kita umat dia. Hasan Basri kata kalau pokok kayu menangis, mu orang Islam lebih-lebih lagi aula untuk menangis. Nah, jadi mudah-mudahan kita dengar sepatus lidah benda yang baik itu mari daripada Allah, benda yang tidak sempurna, yang kurang, yang cacat atau sedap dengar itu mari daripada kelemahan hamba. Maka hamba tutuplah kuliah Maulidur Rasul pada malam ni dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba nak umum benda ni. Hamba ada bawa tabung tu, di luar tu ada tabung kita bawa. Tabung Madrasah Riba Al-Mustafa. Tabung tu tak kekeh orang, insya-Allah tak kekeh orang. Jadi sempena Maulidur Rasul ni kita ambil kapek baru untuk masjid pondok. Yang mana anggap bayar radianya sebanyak 30,000. Pihak pondok hanya boleh bayar separuh saja 15,000. Maka kita masih lagi tertungguk butai dengan orang 15,000 lagi. Siapa dia nak berkongsi pahala sebagai tanda gembira, kita ambil bulan 12 Rabiul Awal. Belarut hari tu. Sempena tu. Nak suruh biar pahala banyak boleh, nak ambil hari lain pun boleh. Tapi nak ambil sempena ni. Apa maksud ambil sempena? Kalau Rasulullah tanya, kapek ni mau beli bila? Hamba beli bulan 12 Rabiul Awal ya Rasulullah. Kerana mu ya Rasulullah. Biarlah bukan orang bukan apa. Hamba beli ni setaki kau kata dia. Kerana mu. Harap-harap cinta kita dibalas. Tentu dah Rasulullah balas. Selawat kita dibalas oleh Allah. Salam kita dibalas oleh Nabi. Lepas ni kita sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingat yakin selawat kita dibalas oleh Allah, salam kita dibalas oleh Nabi. Nabi kata siapa dia beri salam kepada hamba, Allah Taala kembalikan ruh kepada hamba dan beri jawab salam kepada dia. Alangkah indahnya cinta kita terbalas sekalipun kita bergawe bercinta dengan orang yang sudah mati. Tu cinta orang mukmin ni pelik. Cinta dengan manusia sekalipun hidup kadang-kadang tidak berbalas. Ni cinta dengan Nabi tentu berbalas. Dan Allah Ta'ala kata kalau saya Nabi hamba, kana ma'i fil jannah. Man ahabbani katanya Nabi. Siapa dia saya kat hamba? Kana ma'i fil jannah. Tu jawapan dia. Gapo dia lagi kita no. Kau nak duduk dengan aku, pelik sungguh ada orang. Tosi syurga. Nabi kata mu saya kat aku boleh masuk syurga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sikit tak apa tu bayar masa kita di sini ni. Doa atas maidin tu tak bayar.